Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan seorang pemuda. Yang mana pemuda ini kata Nabi SAW, bila mana Dajjal keluar, maka dia seorang diri pergi bertemu dengan Dajjal. Berani pemuda itu. Tetapi kita kena ingat, ada satu hadis Nabi SAW, Aukama qala, andai kata kamu tahu yang Dajjal itu sudah keluar, maka jauhkan diri kamu daripada Al-Masih Al-Dajjal. Tetapi pemuda ini, dia pergi seorang diri bertemu dengan Dajjal. Dan Nabi memuji pemuda ini. Nabi memuji keberanian pemuda ini. Nabi memuji keimanan pemuda ini. Jadi kita tengok bagaimana peristiwa ini berlaku. Bila mana peristiwa ini dah berlaku, Dajjal dah pun keluar. Dan Dajjal sudah ada follower dia, sudah ada pengikut dia. Dan kalau kita tengok dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi kata hari pertama Dajjal keluar, sudah ada 70,000 pengikut dia. Hari pertama Dajjal promote, Dajjal bagi tahu dia dah keluar, dah ada 70,000 follower dekat belakang Dajjal. Okey, jadi di hari pertama, di hari kedua makin banyak follower Dajjal, pengikut Dajjal. Dan sampai satu masa bila mana Dajjal sudah ada kubu dia, tempat menyusun strategi, tempat dia menginap, tempat dia melatih tentera-tentera yang mungkin, maka pemuda ini, which is orang yang beriman, orang yang Islam, pemuda ini kata Nabi SAW, dia nak berjumpa dengan Dajjal, maka pergilah seorang diri dia di kubur Dajjal. Mana ada pandangan para ulama mengatakan kubur Dajjal ni di atas bukit. Ada pandangan mengatakan di atas bukit kubur Dajjal. Maka ketika mana pemuda ini sampai di pintu kubur ataupun pintu pagar kubur tu, maka tentera-tentera Dajjal pada ketika itu bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, ke mana kamu nak pergi?" Maka jawab pemuda ini, "Aku nak pergi bertemu dengan Dajjal si penipu." Maka bila tentera-tentera Dajjal yang menjaga pintu pagar tu mendengar yang lelaki ini kata Dajjal si penipu, maka mereka naik marahlah mereka. Ada di antara mereka pegang, mungkin boleh jadi mereka pegang, dan ada lagi nak membunuh pemuda itu pada ketika itu juga. Dan Allah mentakdirkan ada seorang tentera yang lain datang memberhentikan tindakan mereka. Seperti contoh, jangan kamu membunuh mereka, jangan kamu membunuh pemuda itu, kerana aku pernah mendengar kata Tuhan kita, jangan kamu membunuh, biar aku seorang sahaja yang membunuh. Maknanya Tuhan mereka melarang untuk mereka membunuh. Siapa Tuhan mereka? Iaitu Al-Masih Al-Dajjal. Jadi dialog mereka, panggilan mereka kepada Al-Masih Al-Dajjal pada ketika itu adalah Tuhan mereka. Betapa jahilnya, betapa takutnya ketika mana ada seseorang memanggil seorang yang bukan selayaknya dengan panggilan begitu. Dalam keadaan Dajjal itu berak, dalam keadaan Dajjal itu tidur, makan dan sebagainya, bagaimana mereka memanggil orang yang sama dengan mereka itu Tuhan mereka. Tapi tentera-tentera Dajjal kesemuanya memanggil Dajjal itu adalah Tuhan mereka. Jadi bila mana tentera tadi menghentikan tindakan mereka dan mengatakan Dajjal akan membunuh, bukan mereka yang membunuh, maka mereka heret ataupun mereka bawa pemuda tadi, which is seorang yang beriman tadi, untuk pergi berjumpa Dajjal. Jadi bila sampai di tempat Dajjal, sampai tempat singgah sana Dajjal lah boleh jadi, maka Dajjal itu kata, siapakah aku? Siapakah aku? Bukankah aku Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka pemuda ini jawab, engkau adalah Dajjal si penipu besar. Pemuda itu kata kepada Dajjal si penipu besar, didengari oleh tentera-tentera yang lain. Apa Dajjal buat? Mudah sangat Dajjal buat. Maka Dajjal membunuh pemuda itu. Dajjal membunuh dengan satu senjata, wallahu alam bagaimana senjata itu. Dajjal itu membelah dua badan pemuda itu, dan badan yang belah kanan yang terbelah dua tu pergi sejauh tombak dibaling, dan badan yang sebelah kiri pergi sejauh mana tombak dibaling, kata Nabi SAW. Cuma wallahu alam senjata apa yang digunakan oleh Dajjal. Maka ketika itu juga Dajjal kata kepada tentera-tenteranya, wahai tentera aku, lebih kurang macam itulah, wahai tentera-tentera aku, andai kata aku berjaya menghidupkan pemuda ini, apa pandangan kamu? Apa yang kamu akan kata kepada aku? Kata tentera-tentera Dajjal pada ketika itu, engkau adalah Tuhan yang maha hebat. Engkaulah hebat sekali wahai Dajjal, wahai Tuhan kami. Maka dengan serta-merta Dajjal kata kum sahaja, maka badan yang terbelah dua tercantum balik. Manusia yang dimatikan, yang dibunuh oleh Dajjal, dihidupkan balik oleh Dajjal. Wallahu alam apa kuasa yang Dajjal ada, apa senjata yang Dajjal ada, tetapi Allah berikan satu kepakaran kepada Dajjal, which is kepakaran Dajjal adalah nak membunuh orang, dan dia ada kepakaran yang lain, boleh menghidupkan orang. Itu kepakaran Dajjal. Maka bila mana manusia tadi, orang yang beriman, dihidupkan balik, maka Dajjal tanya lagi dia, siapakah aku? Maka kata pemuda tadi,
engkau adalah Dajjal si penipu besar yang diberitahu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal lagilah marah, naik marah Dajjal. Maka Dajjal pegang pemuda itu dengan kasar, takkan dengan lembut, dengan kasar, maka membaringkan pemuda tadi. Dan Dajjal mengeluarkan satu pisau. Kata Nabi pisau, Nabi menyebut perkataan pisau. Maka Dajjal nak sembelih pemuda tadi. Maka Allah bagi satu karamah, satu kelebihan kepada pemuda yang beriman tadi. Ada riwayat mengatakan Allah berikan satu badan yang keras seperti tembaga. Ada riwayat juga mengatakan di bahagian leher sahaja menjadi keras seperti tembaga. Tak apalah kita nak ambil mana-mana riwayat. Yang penting Dajjal tak boleh nak sembelih pemuda tadi. Bila mana Dajjal tak mampu nak sembelih pemuda tadi, dia sebabkan tubuh badan pemuda tadi dikeraskan ataupun menjadi keras seperti tembaga, maka pemuda itu kata kepada Dajjal, wahai Dajjal si penipu besar, mulai hari ini kamu tidak akan mampu untuk membunuh mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai pada situlah Dajjal mencampakkan lelaki itu di dalam api yang sangat besar. Kerana kata Nabi, ketika mana Dajjal pergi ke setiap manusia, Dajjal akan membawa api dan membawa air. Barang siapa yang ingkar kepada Dajjal, barang siapa yang tak mahu ikut Dajjal, maka mereka akan dicampakkan ke dalam api. Tapi kata Nabi SAW, jangan kamu takut, kerana orang yang tidak beriman akan melihat api. Kerana bila mana kamu berada dalam api, kamu sebenarnya berada dalam air. Mungkin orang-orang tentera Dajjal bersorak ke atas kematian kamu, tapi ketahuilah kamu sebenarnya berada dalam air. Wallahu a'lam macam mana keadaan itu. Jadi itu di antara fitnah Dajjal yang mana Nabi dan kesemua para Nabi takut. Bukan takut kepada diri dia, of course diri dia sudah selamat, tapi Nabi takut kepada umat dia yang mana tak mampu nak mengatasi fitnah Dajjal. Kerana ingat, kepakaran Dajjal adalah menghidupkan orang, dan kepakaran Dajjal juga boleh membunuh orang. Siapa saja yang dia nak hidupkan boleh sahaja. Maka andai kata Dajjal pergi dekat kita, wahai si fulan, maukah kamu aku hidupkan orang yang kamu sayang yang dah lama meninggalkan kamu? Maka andai kata kita ni iman tak kuat, yang kita rindukan kepada orang yang kita sayang dah lama mati, maka dalam keadaan itulah tawaran yang diterima boleh menghidupkan orang secara mudah bagi Dajjal. Maka andai kata kita mengatakan iya, maka dengan syarat engkau kena mengakui aku Tuhan kamu. Maka andai kata kita iman yang tak kuat, maka ketika itu jugalah kita akan menjadi pengikut Dajjal. Jadi semasa itu dekat mana orang yang beriman? Ke manakah orang yang beriman pergi? Dan ketahuilah orang beriman daripada jauh. Orang beriman daripada jauh dah nampak yang di dahi Dajjal ada perkataan kafir. Tetapi orang yang tidak beriman tinggal solat, orang yang fasik. Ingat, fasik akan menjadi pengikut Dajjal. Kerana orang yang fasik adalah orang yang meninggalkan solat walaupun satu kali. Satu waktu saja meninggal solat, maka dia tercampak dalam golongan yang fasik, tinggal solat dengan sengaja. Maka ketahuilah orang yang fasik, mereka akan mengikut Dajjal. Jadi sama-samalah kita menjaga diri kita, menjaga orang yang kita sayang, menjaga ahli keluarga kita dan sebagainya. Dan itu saja perkongsian saya untuk kali ini, which is berkaitan dengan pemuda yang berani, yang dipuji oleh Nabi SAW pergi bertemu dengan Dajjal. Tetapi kita kena ingat, Nabi melarang kita, Nabi menasihatkan kita supaya bila mana Dajjal keluar, jauhkan diri kita daripada Dajjal. Kerana kemahiran Dajjal adalah mencabut iman kita. Sangat simple bagi Dajjal, mencabut dan membolak-balikkan iman kita. Jadi itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih banyak yang setia daripada awal video sampai hujung video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.